Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz berharap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita bagi siri yang kedua, iaitu masih lagi di bawah tajuk pelajaran 10, iaitu Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baiklah murid-murid, terdapat 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah anda boleh menjelaskan sejarah ringkas dan prinsip utama aliran yang bertentangan dengan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, menerangkan pandangan aliran yang bertentangan terhadap perkara yang berikut. Iaitu yang pertama, adakah Al-Quran itu makhluk? Yang kedua, melihat Allah Subhanahu Wa Taala semasa di dalam syurga kelak. Yang ketiga, pelaku dosa besar, iaitu bagaimanakah kedudukan mereka. Yang keempat, qada dan qadar. Dan yang kelima ialah berkaitan dengan kedudukan iman. Dan seterusnya objektif yang ketiga ialah menerangkan kepentingan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sejarah ringkas dan prinsip utama aliran yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu Ustaz akan menceritakan berkaitan dengan sejarah ringkas kumpulan yang bertentangan dengan aliran akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kumpulan yang pertama ialah Syiah. Siapakah yang dimaksudkan dengan Syiah? Syiah ialah kumpulan yang menuntut supaya Sayyidina Ali dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkeyakinan bahawa hanya ahli bait sahaja yang layak memegang jawatan khalifah. Siapakah itu ahli bait, murid-murid? Ahli bait ialah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, kumpulan Syiah ini mendakwa bahawa hanya Sayyidina Ali bin Abi Talib, Fatimah Az-Zahra, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali sahaja yang diiktiraf oleh mereka. Selain daripada itu, walaupun mereka juga terdiri daripada keluarga Rasulullah, namun kumpulan ini tidak mengiktiraf mereka. Baiklah murid-murid, yang kedua ialah Khawarij. Siapakah yang dimaksudkan dengan Khawarij? Khawarij ialah kumpulan pengikut Sayyidina Ali yang berpaling tadah kerana mereka tidak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim. Baiklah murid, apakah yang dimaksudkan dengan Majlis Tahkim? Umumnya Majlis Tahkim ini ialah apabila dua pihak yang berbalah ataupun bergaduh, keduanya bersetuju untuk melantik wakil masing-masing berbincang dan mereka akan bersetuju dengan keputusan mereka. Di dalam sejarah Islam, Majlis Tahkim ini terjadi di antara pihak Sayyidina Ali dan Muawiyah selepas terjadinya fitnah besar. Baiklah murid, seterusnya kumpulan yang ketiga ialah
kumpulan Mu'tazilah. Siapakah dimaksudkan dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah ialah kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Atha setelah berlaku perbezaan pendapat antara beliau dengan guru beliau iaitu Hasan al-Basri berkaitan dengan kedudukan pelaku dosa besar. InsyaAllah murid-murid, berkaitan dengan pelaku dosa besar ini, Ustaz akan membicarakannya selepas ini. Prinsip utama tiga aliran yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Baiklah murid, kumpulan yang pertama ialah Syiah. Prinsip utamanya ialah yang pertama, meyakini bahawa Al-Imamah merupakan rukun agama dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya secara nas. Yang kedua, meyakini imam-imam adalah maksum. Imam-imam ini ialah pemimpin mereka adalah maksum, iaitu terpelihara daripada melakukan dosa. Yang ketiga, menyanjung Sayyidina Ali secara keterlaluan sehingga disamakan dengan Rasulullah SAW. Yang keempat, mengamalkan taqiyah, iaitu menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta dengan menampakkan sesuatu yang berbeza berbanding yang sebenarnya. Maksudnya, sikap berpura-pura ini menjadi pegangan bagi kumpulan ini. Seterusnya yang kedua ialah prinsip utama bagi aliran Khawarij. Yang pertama ialah jawatan khalifah atau imam hendaklah diserahkan pemilihan kepada rakyat. Yang kedua, menyatakan Sayyidina Ali telah melakukan dosa besar serta kufur kerana bersetuju mengadakan majlis tahkim. Yang ketiga ialah wajib keluar menentang pemimpin yang tidak adil. Dan yang keempat ialah beriktikad bahawa orang yang melakukan maksiat dikira dosa besar dan boleh jatuh kepada kafir. Baiklah murid-murid, yang ketiga ialah Mu'tazilah. Antara prinsip utama kumpulan ini ialah yang pertama, daripada aspek at-tauhid, iaitu menafikan sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan sifat ma'ani ini? Sifat ma'ani ialah sifat yang diwajibkan bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, suatu hukum atau sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ini terdiri daripada 7 sifat, iaitu yang pertama kudurat, yang kedua iradat, yang ketiga ilmu, yang keempat hayat, yang kelima sama, yang keenam basar dan yang ketujuh kalam. Baiklah, aspek yang kedua ialah al-adlu, iaitu meyakini manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan tanpa ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, aspek al-wa'du wal wa'id, iaitu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wajib memberikan balasan baik kepada orang yang taat dan ancaman azab kepada orang yang melakukan maksiat. Yang keempat, aspek al-manzilah bainal manzilatain, iaitu meyakini bahawa
pelaku dosa besar ada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir dan mereka kekal di dalam neraka. Dan seterusnya aspek yang kelima ialah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, iaitu meyakini bahawa menyeru kebaikan dan mencegah keburukan adalah wajib ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Baiklah murid-murid, seterusnya berkaitan dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah dan aliran yang lain yang bertentangan berkaitan dengan beberapa isu. Isu yang pertama ialah, adakah Al-Quran makhluk? Baiklah murid-murid, sesungguhnya telah berlaku perdebatan yang sengit di dalam sejarah Islam, khususnya dalam sejarah ilmu kalam berkaitan perkara ini. Pernah suatu ketika dahulu, Imam Abu Hanifah telah diseksa kerana mempertahankan Al-Quran adalah bukan makhluk, iaitu Al-Quran merupakan kalam Allah SWT sedia ada, yang merupakan pegangan kita sebagai umat Islam pada hari ini yang berpegang dengan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Namun begitu, bagi aliran yang bertentangan seperti Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk yang bersifat baharu. Baiklah murid-murid, isu yang kedua ialah berkaitan dengan melihat Allah SWT. Bagi kita yang berpegang dengan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat bahawa melihat Allah SWT adalah sesuatu yang tidak mustahil dari sudut akal dan wajib pula melalui dalil-dalil daripada Al-Quran. Ahli sunnah wal jamaah ini berpendapat bahawa orang-orang mukmin akan melihat Allah SWT semasa di hari akhirat kelak. Adapun pandangan sebahagian golongan Mu'tazilah ataupun aliran yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ini ialah mereka mengatakan bahawa tidak boleh melihat Allah SWT di dalam syurga. Kerana mereka mengatakan bahawa mustahil bagi makhluk boleh melihat Allah SWT kerana Allah SWT tidak menyerupai makhluk. Sememangnya dakwaan ini adalah merupakan dakwaan yang bercanggah dengan pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Di dalam Al-Quran telah disebut berkaitan dengan melihat Allah SWT, iaitu sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud pada hari akhirat itu muka, yakni orang-orang yang beriman itu berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Jadinya murid, ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahawa orang yang beriman dapat melihat Allah SWT semasa di dalam syurga kelak. Isu yang seterusnya ialah berkaitan dengan pelaku dosa besar. Bagi aliran ahli sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar tetap dikira mukmin, iaitu bukan kafir, dan dihukum fasik jika tidak bertaubat. Manakala bagi aliran
ataupun pegangan yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu bagi ajaran ataupun pegangan Khawarij ataupun kumpulan Khawarij, mereka mengatakan bahawa pelaku dosa besar dianggap kafir. Manakala kumpulan Mu'tazilah pula mengatakan bahawa pelaku dosa besar berada pada kedudukan antara mukmin dengan kafir dan mereka kekal di dalam neraka. Seterusnya, isu yang seterusnya ialah berkaitan dengan qada dan qadar. Bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu bagi pegangan kita sebagai umat Islam pada hari ini, ialah mengatakan bahawa setiap perkara baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hendaklah berikhtiar, iaitu berusaha untuk memilih sama ada melakukan perkara yang baik ataupun melakukan perkara yang buruk. Manakala bagi pendapat kumpulan Mu'tazilah pula ialah mereka mengatakan bahawa mereka meyakini bahawa setiap perkara baik dan buruk datangnya daripada manusia semata-mata. Dan seterusnya, isu yang terakhir ialah berkaitan dengan kedudukan iman. Bagi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu kita semua berpandangan bahawa iman boleh bertambah dan berkurang bergantung pada amalan soleh, iaitu amalan yang baik yang kita lakukan dan maksiat yang dilakukan. Sekiranya kita melakukan amalan baik, maka iman kita akan bertambah. Manakala apabila kita melakukan maksiat, maka iman kita boleh berkurang. Namun, bagi pegangan Khawarij dan Mu'tazilah, mereka berpendapat bahawa iman tidak boleh bertambah dan berkurang. Iman ada apabila melakukan kebaikan dan iman hilang apabila melakukan keburukan. Baiklah murid-murid, seterusnya ialah kepentingan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apakah faedah ataupun apakah kelebihan apabila kita berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini? Yang pertama ialah kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana berpegang pada ajaran Islam yang sebenar. Yang kedua, menjamin keamanan negara kerana rakyatnya saling bersatu padu, iaitu kita saling bekerjasama di antara satu sama lain, terutama berkaitan dengan pegangan akidah ini. Yang ketiga, memelihara kesucian agama kerana berpegang pada akidah yang satu, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baiklah murid-murid, begitulah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.